kita ganjaran, Allah bagi kita pahala. Bahkan sebesar-besar ganjarannya Allah beri kita syurganya. Allah ya Hamid, nama Allah Asmaul Husna. Allah yang maha terpuji dan Allah suka apabila makhluk dia. Allah suka bila kita ni manusia ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalaupun suka sangat pempujian, tak adalah sampai kita bagi upah pada orang kan. Suka ni, puji ni, bagi RM10. Lepas tu puji lagi RM10. Beratur orang nak puji kan. Kita suka macam tu je lah. Subhanallah, memang suka dipuji. Tapi Allah lebih lagi suka dipuji. Hari Jumaat yang barakah ini banyakkanlah memuji Allah. Subhanallah, bahkan apabila orang memuji kita, apapun bentuk pujian manusia pada kita, Masya Allah, kita terus saja. Biasa kalau orang puji kita, kita jawab apa? Alhamdulillah. Tengoklah siapa. Lagi Alhamdulillah, tapi kembang juga tu kan. Memang rasa itu fitrah lah kita kan. Cuba dah cover tu. Kadang tu tersekat-sekat nak cover tu kan. Subhanallah, contohlah kan, orang puji apa? Kamu ni rajin betul lah, kuat, rajin. Masa tu kita ingat nama Allah dalam Asmaul Husna, Allah ya Qawi, yang maha kuat. Maksud bila orang puji kita apa pun, bukannya kita rasa diri kita kan. Contoh bila orang puji, lawa lah awet muda, contoh. Allah ya Jamil, yang maha cantik. Kita tak ada apa-apa, kita tengkorak je kan. Maksudnya sebenarnya kulit, isi, semuanya Allah ya Khaliq lah yang ciptakan. Kemudian orang kata apa lagi? Banyak rezeki ya, melimpah ruah. Kalau orang yang tak sedar mungkin akan sebut antara amalan saya. Terus sandarkan pada diri sendiri. Kalau nak rezeki luas, duha daripada 2 naik 4. Macam tu kan. Kena banyakkan ini. Soalnya kita tak sedar satu tipu daya. Bila orang puji kita, kita rasa memang usaha kita, memang kita layak, memang kita. Na'udzubillah. Bila orang puji rezeki kita luas, sekian-sekian, subhanallah, kita terus nampak Allah ya Razak, Allah yang memberi rezeki. Kalau Allah menahan rezeki daripada kita, tak ada siapa yang mampu beri. Dan apabila Allah nak beri rezeki kepada hamba-Nya, tak ada siapa yang boleh menghalang. Masya Allah. Kalau orang puji kita kaya ke apa ke, contoh, Allah ya Ghani ya Mughni, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Bukan kebetulan, Allah yang memberi. Akhirnya kita tak rasa riak, takabur, ujub dengan apa jua yang kita miliki pada saat ini. Kita memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Sukanya tengok bahagia, nampak suami, anak-anak berjaya. Yang melimpahkan kasih sayang dan cinta dalam rumah tangga kita siapa? Allah. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha memiliki cinta. Subhanallah. Orang puji, pangkat tinggi ya, kamu pegawai ya. Kita terus ingat Allah ya Rafiq, Allah yang maha meninggikan. Yang kita jadi tinggi, naik pangkat ni bukan sebab kita, tapi Allah yang meninggikan kita. Memang usaha tu, dan usaha pun dengan izin Allah. Allah yang memberikan kita laluan, kekuatan untuk berusaha. Masya Allah. Bila kita sebut, ya Rafiq, Allah yang maha menaikkan. Kalau kita baca dalam surah, dalam doa, doa kunut kan, dalam doa kunut setiap pagi, setiap subuh kita sebut, ya Allah, Engkau lah yang meninggikan siapa yang Engkau nak tinggikan, dan Engkau lah yang merendahkan siapa yang Engkau lah yang menghinakan siapa yang Engkau nak hina. Masya Allah. Bila waktu kita dihina oleh orang pun, ya Muzil, Allah yang maha menghinakan. Waktu kita disempitkan oleh orang, kalau sahabat-sahabat, tempat kerja ke bos, macam buat kita jadi sempit dada. Contohlah kan, ya Allah, rasa sempit dada gerangnya. Tapi kalau kita ingat, Allah ya Qabid, Allah yang maha menyempitkan. Kemudian kita sedar, ya Allah yang sedang menyempitkan aku ini adalah Allah. Melalui perantaraan manusia ni, yang menyakiti hati kita ni. Kemudian kita minta dengan Allah ya Khafid, iaitu Allah yang melapangkan, Allah yang wasik, Allah yang maha meluaskan. Akhirnya bila kita faham konsep Asma'ullahul Husna ni, Asma'ul Husna ni dalam kehidupan seharian kita,
kita tak akan mudah dijangkiti, memang kena jugalah. Tapi kita boleh mengawal penyakit-penyakit hati. Riak, takabur, ujub, sum'ah, suka dengar dipuji. Penyakit-penyakit hati tu. Dan kita pula tak mudah rebah dengan ujian Allah yang didatangkan daripada manusia. Semua melibatkan manusia. Kalau dengan binatang, kan, kalau binatang buat sesuatu, kita tahu dia tak berakal. Betul kan? Nak marah macam mana sangat binatang. Kalau binatang, makan binatang pun kita kata tak ada akal sama dia. Memang tak ada undang-undang. Dan kita biasa diuji dengan manusia memperlakukan sembahyang-sembahyang. Aksiden pun melibatkan manusia dan sebagainya. Subhanallah. Tapi bila kita tahu Allah ya barik, yang maha mengaturkan. Allah juga aturkan peristiwa yang sedang berlaku untuk menguji kita supaya kita balik minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah. Itu sekadar mukadimah pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan hiduplah bertuhan, kita akan bertahan. Hiduplah bertuhan, insya-Allah kita akan bertahan sampailah kita kembali kepada Tuhan. Macam tu. Sedap pula rasa ayat tu kan. Bukan ayat daripada saya. Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid. Allah yang maha memiliki ilmu. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha cerdas. Masya Allah. Bagi kita ilmu, kebijaksanaan juga kecerdasan untuk menyatakan apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang hidup bertuhan? Maksudnya daripada awal pagi tu dia hidup dengan merasakan Allah itu wujud. Merasakan Allah itu bersama dengan dia. Merasakan dia selamat datang ke pejabat dalam jagaan Allah ya Hafiz ya Muhammin. Allah yang maha menjaga dan yang maha menguasai. Selamat dia sampai kat pejabat. Bukan sebab kita ni pandai bawa kereta berhati-hati. Sebab boleh jadi je kita berhati-hati, orang lain langgar juga. Betul tak? Boleh jadi je sekian-sekian. Bukan sebab kita boleh punch card tepat pada masa, oh aku adalah orang yang pancut. Tetapi semua tu dengan izin Allah. Boleh jadi je ada aksiden lain tengah jalan, kita stop. Betul kan? Tapi Allah melancarkan perjalanan. Orang yang sentiasa hidup bertuhan, apa-apa yang berlaku dalam kehidupannya, dia terus memuji Allah. Dia tengok keindahan alam. Ya Allah, memuji Allah, ya Khalik, ya Allah, ini ciptaan Allah. Lepas tu kita tengok pada badan kita, ya Allah, Allah ya Malik. Kita ni dimiliki oleh Allah. Satu hari nanti, Allah akan menuntut haknya ke atas kita. Apakah yang kamu buat akan mata yang telah aku berikan? Apakah yang kamu buat dengan mulut yang telah lidah yang aku berikan, telinga yang aku berikan? Pemilikan ni sementara saja. Allah beri sementara, Allah nak beri kekal di akhirat kelak, di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Namun yang Allah beri sementara ni lah yang akan penentu kepada kekal kita di mana nanti. Tapi kita kena jelas matlamat hidup kita, our destination, final destination kita. Destinasi akhir kita nak berakhir di mana ni? Betul, kita nak berakhir di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mati husnul khatimah pun perjalanan tau. Perjalanan kita daripada alam roh sekian-sekian, lepas tu menempuh kematian, selepas itu dibangkitkan alam barzah semua. Tapi final destination kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jelas tentang matlamat hidup dia syurga Allah, on the way ni, ketika hidup ni, kita tak akan mudah tersasar. Dan apa pun Allah takdirkan berlaku, kita akan nampak, oh ini jalan ke syurga. Ujian datang, oh ini jalan ke syurga. Nikmat datang, dia besarkan syukur, ini pun jalan ke syurga. Tapi kalau nampak ia tidak ada memberi apa-apa laluan ke syurga, maka kita perlu elakkan, perlu jauhkan maksiat dan sebagainya. Masya Allah. Allahu Akbar. Apa khabar semua? Macam sayu je ni kan. Dah habis rumah terbuka ke? Oh belum lagi. Hujung minggu ni ada jemputan lagi. Kenduri kahwin pula. Betul kan? Ini semua ni kesan hasil daripada Ramadan ke hasil daripada Aidilfitri? Masya Allah, kita diuji dengan makanan yang berlebih-lebihan kan? Allahu Akbar.
Kalau ada kisah yang saya baca dalam beberapa hari lepas tu, kisah seorang budak lelaki India pada tahun 2015 ke. Seorang kanak-kanak India di Malaysia lah yang membunuh diri, menggantungkan diri dia tu. Sebab, kenapa kes tu naik semula? Oh, sebab ni, host rancangan TV tu saya baru follow dia, yang Kamarudin tu kan? Kamarudin ke nama? Host TV berapa, Astro apa tah. Tapi sebab saya tak tengok Astro tu, tapi saya tengok orang share dekat FB. Subhanallah. Walaupun dia bukan Islam, maksudnya India, bagaimana anak dia akhirnya nekat. Anak dia darjah berapa? Darjah 5 kot. Macam tu. Nekat membunuh diri dengan menggantungkan dirinya kan. Jadi pengacara ni pergi interview ibu dia. Kes ni dah berlaku lama dah, berapa tahun dah. Tapi apa yang ibu dia cerita, sebab ada rakaman video ibu dia bercerita, lepas tu dia tulis balik kan. Maksud kes ni di Malaysia lah kan, di keliling kita ni. Lepas tu dia macam mana anak memang berpisah, jadi dia besarkan anak, hidup sangat susah, sangat miskin. Dan bantuan dapat daripada kebajikan sangat sikit. RM70 saya rasa sebulan. Jadi anak 4 orang ke 5 orang macam tu. Dan anak sulung dia ni lelaki. Tapi yang membuatkan sampai akhirnya anak lelaki dia ni bunuh diri ni, gantung diri ni, yang sedihnya ada satu tulisan. Anak ni kata, alung macam tu lah. Kalau kita alung kan, abang lah macam tu kan. Kalau saya mati, makanan tu tak perlu dibagikan 5, tinggal bagi 4 saja lagi. Maksudnya dah kurang dah seorang, saya takkan bebankan ibu lagi. Lepas tu, dia rentetan dia pakai kasut sangat buruk, memang kasut dah buruk sangat. Dia kena denda, duduk tengah panas. Lepas tu diejek, dibuli di sekolah sebagai orang miskin, kotor sebab memang bajunya itu je lah. Memang miskin sungguh. Dan balik sekolah setelah kesedihan, berapa episod kesedihan berapa hari tu berlaku, dia minta dengan ibu dia nak 20 sen beli aiskrim. Maksudnya soalan dia nak mengubat rasa sedih berapa hari berlaku peristiwa berterusan. Dia diejek itu ini semua. Balik rumah dia minta dengan mak dia, mak boleh ada tak 20 sen nak beli aiskrim. Macam dia dah stres berapa hari, tertekan berapa hari, budak-budak. Kemiskinan yang melampau. Kemudian mak dia jawab, dia kata kenapa, dia tak tahu anak dia dalam keadaan tekanan masa tu. Dan mungkin anak tu sekadar nak hiburkan hati je. Tapi dia kata masa tu memang dia betul-betul tak ada duit. Dia jawab, bukan 20 sen, 1 sen pun mak tak ada. Memang betul, dia kata tak ada, 20 sen pun tak ada. Kita 20 sen ni kan, celah-celah kursi, celah-celah menyapu-nyapu, kita ambil tak? Kadang ambil lah kan, sebab rezeki. Tapi kalau 20 sen tu tak ada nilai lah bagi kita. Tapi rupanya besarnya nilai 20 sen tu ibarat nyawa anak dia. Lepas tu dia jawab macam tu, anak dia kata nampak kecewa sangat. Dia rasa biasa je dia menolak tu. Tapi rupanya kekecewaan dah berapa hari. Lepas tu dia jumpa notah tu, anak dia menggantungkan diri. Tak apa, lepas ni makanan bagi 4 saja. Tak perlu bagi 5 lagi. Saya tak nak susahkan mak lagi. Dia anak yang baik. Masya Allah. Subhanallah. Benda ni memang berlaku setiap hari pun. Orang yang hidup dalam keadaan kesempitan, hidup dalam betul-betul susah dan sebagainya. Miskin tega, miskin yang betul-betul. Allahu Akbar. Jadi banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai terlebih-lebih kita makan kan, terlebih-lebih. Yang buat kita mengantuk, menyandar semua sebab lebih makan. Kalau tak cukup makan, memang menggeletar lah kan. Jadi hypo ke apa ke. Masalah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur.